Qala alaysa hadha bil. Okey, untuk ba baris bawah ni bi, matikan lam, bil. Alif lam qamar ya. Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Okey, kat sini tuan-puan, kita just tahan sikit suara kan. Bil haqq. Dia ada tempo. Sebab apa? Sebab kita tahu huruf bersabdu ni kan memang huruf gandaan kan. Bil haqqi, contoh. Bil haqqi. Kita sebut tu. Haqqi. Bil haqqi. Ada tahan tu. So, sama je kaedahnya. Bil haqq. Kita just tahan dan lepaskan seperti biasa. Okey, boleh? Jadi kat sini tuan-puan, kalau nama-nama yang biasa tuan-puan dengar dalam Quran, dalam kitab-kitab, apa dia? Kat sini banyak nama tuan-puan. Pertama sekali, nama yang umum, yang basic, kita biasa dengar, qalqalah kubra lah. Kan? Qalqalah kubra. Itu yang asal dia. Yang asal dia adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kemudian, dia dah terkedepan sedikit, barulah datang pula lain istilah yang kita biasa dengar juga, qalqalah akbar. Kan? Qalqalah akbar. Kemudian, nama lain juga yang boleh kita dengar, asyaddul kubra. Kan? Asyaddul kubra. Itu nama-nama ataupun term-term yang merujuk kepada huruf qalqalah yang diwaqafkan dalam keadaan bersabdu. Macam ni lah. Kan? Cuma kalau tanya saya, sebenarnya dia qalqalah kubra je. Okey, qalqalah ni ada dua tuan-puan. Qalqalah sughra, kubra. Dua tu je. Istilah-istilah yang akbar tu semua datang kemudian tu. Kan? Datang kemudian. Jadi, terpulang, anda nak guna istilah yang mana. Yang penting, kita tahu cara nak melaksanakan dia. Ya, kita tahu cara nak melaksanakan dia. Sebab apa saya lebih cenderung pada kubra ni? Sebab nak elakkan orang beranggapan bunyi qalqalah tu berbeza. Kalau qalqalah kubra, lantunan dia besar. Kalau akbar, lagi besar. Kan? Sebenarnya, bukan begitulah. Bukan begitu. Lantunan, dia sama je. Proses yang berbeza adalah huruf tu bersabdu ataupun tidak. Bil haqq. Kalau tak ada sabdu, bil haqq. Itu je. Kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau bayangkan falaq tu bersabdu, Qul a'udzu birabbil falaq. Kan, nampak tak? Beza dia gitu je. Lantunannya sama. Yang bezanya adalah pada proses kita sebut huruf bersabdu ataupun tidak. Boleh faham tak? Mungkin ada yang sepelik lah. Okay? Mungkin selama dia memegang dengan pemahaman qalqalah akbar tu, tapi terpulang lah. Memang ada dalam buku-buku kan. Cuma saya ada dengar ada pencerahan daripada salah seorang guru Quran juga. Dia menyebutkan tentang term, kan, term penggunaan istilah kubra tu agak kurang tepat dari sudut nahwu, tata bahasa. Saya setuju, kan, dia siapa yang belajar bahasa Arab memang tak kena. Sebenarnya matching antara qalqalah dengan kubra tu dia tak kena kalau ikutkan dari sudut grammar. Tapi tak apalah. Kita fahamlah dia nak memasukkan apa kan. Maksudnya kewujudan istilah tu kita fahamlah dia nak merujuk kepada keadaan bersabdu ni. Dari sudut tu kita tak nafikan. Cuma apa pun yang saya boleh simpulkan ikut pada tuan-puan. Kan, ikut pada tuan-puan lah. Tuan-puan ambil daripada guru macam mana. Kan. Cuma saya cerita ni nak bagi tahu dalam buku-buku yang tuan-puan beli ke buku tajwid memang akan ada lah. Ada yang pecahkan kepada 2, ada yang 3, ada yang 3 tu berbeza pula istilahnya. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah wusta, ada qalqalah kubra. Okey, ada qalqalah sughra, ada pula qalqalah kubra, ada asyaddul kubra. Ada yang sughra, kubra, akbar. Inilah istilah-istilah yang biasa kita jumpa dalam kitab-kitab. Okey, biasa kita jumpa.
Boleh faham tuan-puan jadi apa pun point dia di sini yang saya nak bagi tahu, qalqalah kubra berhenti bersabdu dengan tak sabdu sama je. Yang bezanya adalah pada proses kita nak sempurnakan sabdu tu. Nakkan kita alert. Kita notice, oh ada ni, ada sabdu ni. So, bil halq. So, dia punya lantunan tu, bil halq. Lantunan tu adalah lantunan yang sama. Boleh faham? So, dapat? Boleh faham Qalqalah kubra. Sorry. Tak apalah, saya tulislah untuk anda supaya qalqalah. Boleh nampak qalqalah. Jadi qalqalah ni dia sughra ataupun kubra je. Sughra, kubra. Sughra, kubra. Kalau sughra mati di tengah. Qalqalah sughra ni mati di tengah. Fahamlah kan? Huruf qalqalah yang mati di tengah. Lepas tu kalau kubra mati ketika diwaqafkan. Okey, mati ketika diwaqafkan. Ketika berhentilah. Ketika berhenti. Boleh jadi pada sukun asli atau sukun mendatang. Tengok pada keadaan lah. Asalkan kita waqaf kan. Dia syarat dia asalkan kita waqaf. So ini je. Bab sabdu tak bersabdu tu sebenarnya dia bukan dalam point pun sebenarnya. Sebab apa? Dia bersabdu ke tak bersabdu sama je. Dia tetap dalam point mati ketika diwaqafkan. Cuma kalau kita nak tambah boleh lah. Sama ada dia bersabdu atau tidak bersabdu. Sama je. Tidak bersabdu. Qalqalah terbagi kepada dua, sughra dengan kubra. Kalau sughra matinya di tengah. Kalau kubra matinya maksudnya ketika diwaqafkan. Boleh faham kan ayat tu? Ketika diwaqafkan. Dan berlaku tu pada sukun asli. Sukun asli ni maknanya memang dia sukun lah. Maknanya hujung perkataan tu dia memang mati ketika kita waqaf tu. Ataupun kita waqaf pada sukun mendatang. Gitu. Okey. Betul. Dia bab teori ni memang macam-macam lah. Orang nama itu, nama ini kan. Yang pentingnya dia sudut praktikal tu semuanya akan sama sahaja. Cuma itu yang kita kata tentang khilaf kan. Khilaf penamaan tu. Bila bersabdu ni adalah meletakkan satu kelompok yang lain. Dinamakan Asyaddul Kubra. Asyaddu Kubra. Asyaddu Kubra. Okey. Bila sebut asyaddu ni maksudnya merujuk kepada tasydid tu lah. Ada sabdu tu. Ya, kuat. Tasydid ni kan maksudnya kuat. Syadid, asyaddu. Okey, jelas. Boleh kot dah? Kemudian inilah term yang biasa kita dengar ni. Apa dia? Qalqalah akbar kan? Akbar. Ini je lah. Tapi apa pun basic dia sebenarnya ini. Qalqalah sughra, qalqalah kubra,
qalqalah, sorry, dua je lah. Kan? Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Okay, jelas tak tuan-tuan dan puan? Dan kalau ada setengah tu lagi, disajalah share ya. Qalqalah wusta. Qalqalah wusta. Wusta ni maksudnya wasat, pertengahan. Ya, pertengahan. Maknanya gini. Kalau sughra mati di tengah. Okey, sughra mati di tengah kan, samalah. Okey. Kalau wusta pula, wusta ni berlaku di sini. Yang kubra ni diganti dengan wusta, pertengahan. Iaitu ketika waqaf pada huruf yang tidak bersabdu. Namanya qalqalah wusta. Tapi kalau waqaf pada huruf bersabdu, jadi kubra. Nampak tak? Dia daripada sini juga. Cuba dia pecahkan. Dia downgrade sikit. Yang berada dalam keadaan tidak bersabdu, ada letak satu point kat tengah ni. Kat sini. Dia jadi wusta. Pertengahan lah. Sughra, wusta, kubra. Macam tu. Itu saya jumpa dalam kitab Arab tu. Yang guna term wusta tu. Sughra, wusta, kubra. Sughra, wusta, kubra. Tapi kebanyakannya kalau belik-belik, yang jumpa dua ni je. Sughra, kubra. Dia sabdu ke tak sabdu ke, dia sama je. Dia duduk dalam kubra juga. Yang ni, term-term ni semua kemudian lah ni. Kita jumpa dalam terjemahan kitab-kitab Melayu kita ni banyak lah. Okay. Nama-nama akbar, asyadul kubra. Okay, boleh Itu sahaja. Mudah kan mengaji? Easy ngaji.